Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat pada ayat 64 surah Yusuf pada muka surat 596, jilid yang keempat, tafsir Ibn Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maksudnya berkata Yaqub, bagaimana aku akan mempercayakannya itu Bunyamin kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah yang maha penyayang di antara yang maha penyayang. Jadi dalam ayat ini apa yang dikatakan, maksudnya tidakkah kamu akan buat kepadanya selain apa yang telah kamu lakukan terhadap saudaranya dahulu, iaitu kamu melenyapkannya dariku dan memisahkan antara aku dan dia. Dalam tafsir An-Nasafi dikemukakan satu riwayat bagaimana sebenarnya Nabi Yaqub alaihissalam ini bila kehilangan Yusuf alaihissalam, maka beliau telah bertanya kepada baginda Nabi Yaqub ini, bertanya kepada malaikat Jibril yang menemuinya, berkata kepadanya, wahai Jibril, hal kabarta, ataupun riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Yaqub ini dia telah pun melihat dalam mimpinya datang malaikat maut. Lalu bertanyalah Nabi Yaqub AS kepada malaikat maut ini, hal kabarta ruha Yusuf, adakah engkau telah menangkap ataupun engkau telah pun apa istilahnya mematikan Yusuf dengan izin Allah SWT, mengambil nyawa Yusuf, adakah engkau telah mengambil nyawa Yusuf? Jawapan malaikat maut, la wallahu hayyun fatlubhu, tidak, dia masih hidup, carilah dia. Wa alimhu hadzal du'a, dan ajar kepadanya doa ini. Apakah doa itu? Dikatakan oleh Imam An-Nasafi, ya dzal ma'ruf ad-da'im alladhi la yanqati'u abadan wa la yuhsihi ghairuk farrij anni. Ini doa dalam kesusahan, tuan-tuan. Allahumma ya dzal ma'ruf ad-da'im alladhi la yanqati'u abadan wa la yuhsihi ghairuk farrij anni. Ya Allah, yang kebaikannya sangat diketahui, berterusan, tak pernah putus pun nikmat-nikmatnya, tak boleh dihitung nikmatnya, maka lepaskan aku dari ujian berlaku ni. Boleh amalkan doa ni, tuan-tuan, ya, seperti disebut oleh Imam An-Nasafi. Dalam Ta'wilatul Quran, Abu Mansur Al-Maturidi mengemukakan mengapa dalam kali pertama ketika Nabi Yusuf dahulu tidak ada perjanjian, sedangkan bila memutuskan Bunyamin, nak dibenarkan Bunyamin, mereka telah pun diwajibkan berjanji, diikrar oleh Nabi Allah, oleh ayahanda mereka, kena ada mithaq, kena ada satu perjanjian supaya jangan biarkan Bunyamin berlaku apa sahaja kepadanya melainkan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi ini adalah satu usaha seperti yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan. Walaupun nanti kita akan lihat baginda Yaqub AS mengatakan, wa ma ughni ankum minallahi min syai', iaitu aku tidak mampu untuk buat sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekiranya ditimpa kepada kamu, ditimpa kepada Bunyamin apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi pengajaran dalam bab ini berkaitan dengan anak-anak Nabi Yaqub menerusi ayat yang lalu, termasuk ayat 64 ni, bahawa kita dapat lihat anak-anak Yaqub AS telah berkata jujur bahawa tidak akan memperolehi bahan makanan untuk kali kedua kecuali mereka membawa Bunyamin bersama-sama. Jadi janji anak-anak Yaqub untuk menjaga Bunyamin tanpa niat untuk mengulangi kejadian berlaku pada Yusuf jangan berlaku kali kedua. Yusuf masa kecil mereka buang kerana iri hati. Ini berbeza daripada Bunyamin yang sudah membesar. Cuma Bunyamin tidaklah berada pada tahap kasih sayang yang mereka lihat mengatasi kasih sayang kepada Yusuf AS. Kemudian saudara-saudara Yusuf membayangkan akan buat tambahan keuntungan sehingga mereka berniat untuk kembali lagi bagi mendapatkan bahan makanan tanpa perlu membayarnya, kerana telah kita lihat perkataan yang digunakan ma nabghi. Ini adalah hujah bahawa huruf ni sama ada merujuk kepada istifhamiyah ataupun merujuk kepada nafiah. Kalau dia merujuk kepada istifhamiyah, maka bermaksud apa lagi yang kita nak, sedangkan dia telah memberi pada kita macam-macam ni.
Dan tambahan pula, duit yang kita gunakan atau barang kita nak tukar tu pun dipulangkan kembali jika dia bermaksud istifhamiyah. Jadi bila dia merujuk pada nafiah pula, kami tidak menginginkan sesuatu yang lain kerana harta sudah dikembalikan, dan ini cukup pula untuk belanja kedua kalinya. Juga maksud kat sini nak meyakinkan si ayah bahawasanya penguasa negara Mesir, Nabi Yusuf AS, mereka tak kenal itu, yang hakikat dirinya merupakan adik mereka. Mereka meyakini sepenuhnya akan janji Nabi Yusuf AS buat mereka. Jadi kebaikan Yusuf pada saudara-saudaranya dan mengembalikan harta mereka sebagai penukaran satu bentuk motivasi supaya mereka datang lagi ke Mesir dan pada masa akan datang dan bawa Bunyamin bersama-sama. Lagi kita dapat lihat pengajaran dikemukakan daripada ayat-ayat ini tadi. Sebagai seorang Nabi, Yaqub AS ketika berbicara di hadapan anak-anaknya terlihat sangat tenang dan yakin akan penjagaan Allah, bahawa dia sebaik-baik wakil dan penjaga. Dan saya telah terangkan dalam kuliah sebelum ni apakah maksud tawakul yang sebenarnya. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, bertawakal dengan sebenar-benarnya. Seperti Nabi SAW telah menjelaskan, la tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli wa razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju khimasan wa yarji'u bitana. Kalau kamu tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan beri pada kamu rezeki macam diberikan kepada si burung. Keluarnya waktu pagi perutnya kempis dan pulang pada waktu petang perutnya penuh kekenyangan dia. Jadi Nabi Yaqub menjelaskan bahawa Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya, terlebih lagi kepada mereka yang tua dan lemah sepertinya. Jadi penjagaan Allah terhadap putera kesayangannya lebih baik daripada penjagaan anak-anaknya yang lain. Sikap kebimbangan yang ada pada Nabi Yaqub ni terus berlaku. Nanti saya akan huraikan bagaimana persamaan Nabi dengan manusia biasa dalam bab-bab bersifat emosi seperti itu. Kemudian Nabi Yaqub melepaskan pemergian Bunyamin bersama dengan saudaranya, dan melepaskan itu dengan tegas dibanding sikapnya ketika melepaskan pemergian Yusuf sebelum itu. Kalau pelepasan Yusuf berakhir dengan kesedihan yang mendalam hingga diminta anak-anaknya untuk bersumpah agar menjaga, dan pada kali ini dia minta anak-anaknya untuk bersumpah agar menjaga Bunyamin dan bawanya pulang dengan selamat, kecuali jika keadaan terdesak dan dikepung musuh. Imam Mujahid berkata, maksud ucapan Nabi Yaqub AS adalah kecuali jika kamu mati, maknanya hingga titisan darah yang terakhir kamu mesti mempertahankan Bunyamin daripada apa sahaja bencana, malapetaka, musibah yang berlaku. Jadi ayat ini seterusnya menunjukkan jawapan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, sehinggalah akhirnya baginda mengizinkan Bunyamin untuk pergi bersama. Anak-anak Nabi Yaqub pula berusaha meyakinkannya agar mengizinkan Bunyamin ikut serta dengan mereka dengan mengucapkan, ma nabghi hadhihi bidha'atuna, barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Mereka mengemukakan alasan yang bersifat pembuktian ini mengingatkan kembali kepada keperluan mereka. Kita perlu sangat ayah makanan, tengok dia pulangkan wang kita, dia pulangkan apa yang kita nak, barter trade dengan dia. Jadi mulai daripada mendapatkan makanan tanpa perlu dibayar, kemudian keperluan untuk mencari nafkah bagi tahun berikutnya, dan penambahan bahan makanan yang akan mereka terima dengan penyertaan Bunyamin AS. Jadi mereka juga turut bersumpah untuk menjaga Bunyamin dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita dapat lihat, lal ursalahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Ini merupakan satu dalil dibolehkan akad kafalah. Kafalah ni maknanya dhaman, iaitu jaminan, iaitu berkaitan dengan satu barang atau jaminan berkaitan dengan nyawa. Akan tetapi para ulama beza pendapat dalam hal ini. Majoriti para ulama membolehkan akad jaminan jika tanggungan atau beban ataupun satu yang bersifat harta, sedangkan tanggungan yang merupa hukuman atau sejenisnya, menurut para ulama 4 mazhab, hukumnya tidak boleh. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan kafalah, iaitu jaminan tadi atas hukuman qazaf dan hukuman, kerana itu memang hak manusia. Menurut para ulama lain, jaminan dengan nyawa hukumnya tidak boleh, kerana sukar untuk menghadirkan apa yang ditanggung. Kalau seorang itu menjamin dengan nyawa, maka katalah seorang yang patut dihukum bunuh itu tidak hadir, dan maka penjamin yang kena bunuh. Ini dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Kemudian kita lihat dalam ayat yang berikutnya, bab yang berikutnya, iaitu menerusi ayat ke-67 dan 68. Firman Allah SWT, lihat pada muka surat 559, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lihat terjemahannya pada muka surat 600, tuan-tuan. Dan Yaqub AS berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan.
Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu walau sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan satu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hendaklah kepadanya sahaja orang-orang yang bertawakal, iaitu menyerah diri. Dan tak kala mereka masuk menurut apa diperintahkan ayah, maka cara mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tapi itu hanya satu keinginan pada diri Yaqub AS yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah menerangkan kepada kita tentang kejadian yang berlaku ini, peristiwa yang berlaku ini. Yaqub AS membenarkan Bunyamin untuk turut serta dalam perjalanan. Walau bagaimanapun dia telah menyuruh anak-anaknya setelah mempersiapkan keperluan mereka untuk bersama dengan Bunyamin itu, agar mereka tidak masuk di satu pintu, tapi supaya mereka masuk dari pintu yang berbeza-beza. Kerana dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir yang diambil pandangan itu daripada Ibn Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Dhahak, Qatadah, Suddi dan lain-lain, bahawa Nabi Yaqub khawatir mereka ditimpa ain. Ain ni pandangan yang jahat, pandangan mata orang jahat disebabkan hasad. Maklumlah, kali pertama mereka datang dahulu, mereka telah diundang oleh raja untuk duduk di atas singgasana, iaitu Nabi Yusuf AS, manggil mereka makan bersama-sama, meraihkan mereka. Walaupun pada awalnya Nabi Yusuf mengatakan mereka ni merupakan jawasis, merupakan jasus, merupakan uyun, merupakan pengintip dari pihak musuh, tapi itu merupakan hela oleh Nabi Allah yang mulia ini supaya mereka dikenal pasti dan mereka membawa Bunyamin datang pada kali berikutnya. Menurut para ulama yang ramai, ini mereka mewarisi ketampanan yang ada pada Nabi Ibrahim, yang ada pada Nabi Yaqub, yang ada pada Nabi Ishaq. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bagaimana Sarah, iaitu nenek mereka yang merupakan isteri kepada Nabi Ibrahim AS itu, yang melahirkan Nabi Ishaq, telah pun diberi keindahan 1/6 daripada dunia, seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir. Maka bayangkanlah betapa segaknya anak-anak Nabi Yaqub ini. Maka Nabi Yaqub khawatir mereka terkena mata orang yang dengki. Kita kalau melihat seorang dapat anak lelaki 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9, 10, 11, ramai sangat tu. Tentu orang akan rasa, wah. Itu sebab dalam adab kita bila memuji manusia atau memuji satu benda, katalah kita melihat kereta seseorang baru dia belinya, teman-teman, Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah, cantiknya kereta tuan, moga Allah beri kepada saya juga seperti ini akan datang. Itu cara kita memuji tuan-tuan, bukan kita mengatakan amboi, alangkah cantiknya, wah hebatnya. Kata-kata sedemikian merupakan kata-kata yang larang dalam Islam. Itu sebab kita disuruh oleh Allah SWT untuk berdoa, sebagaimana doa Nabi SAW disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Nasafi, bahawa Nabi mendoakan buat putera kepada Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhuma, iaitu Hasan dan Husain, dengan doa Nabi SAW, wa'izukum bikalimatillah wa'izukuma bikalimatillah tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wa'izukuma bikalimatillah tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Apakah maksudnya tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Allah SWT. Wahai Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu untuk kedua anakku ini, cucuku ini, dari sebarang pandangan yang buruk, pandangan mata yang boleh memberi kesan kepada anak ini. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkan diri daripada wa'idzukum bikalimatillah tamma min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan dan juga hammah, segala makhluk yang kita nampak, yang kita tak nampak, kuman dan sebagainya. Wa min kulli ainin lammah, dan dari mata yang boleh membahayakan, pandangan hasud dalam mazhab Hanafi, orang yang bersifat demikian, yang boleh mengakibatkan bahaya kepada orang lain bila ditengoknya, dilihatnya dengan penuh perasaan hasad macam itu, maka orang ini layak untuk dikurung. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan apa pula sebabnya dia dikurung, kerana itu merupakan satu kelebihan yang ada pada dia, iaitu melihat sampai boleh memudaratkan. Demikianlah ada perbezaan pandangan terhadap mereka yang disifatkan sebagai hasud, orang yang matanya itu boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Maka itulah tujuan dikatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir, betapa Nabi Yaqub menyusun strategi anak-anaknya supaya pergi dalam keadaan ke tempat masuk melalui pintu yang berbeza-beza. Apakah beza perkataan mutafariqah dengan muta'addidah tuan-tuan? Mutafariqah, muta'addidah. Mengapa Allah tidak menggunakan perkataan wadkhulu min abwabin muta'addidatin? Kenapa digunakan mutafariqah? Apa beza tafarruq dengan ta'addud? InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang melalui tafsir Ibn Arafah, satu huraian menarik tentang perbezaan penggunaan perkataan yang begitu teliti. Maklumlah ia merupakan satu pilihan daripada Allah SWT dan bukan bersifat kebetulan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.